Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Khadijah, Farah Wahidah, sahabat saya Anwar, Zawi Ghazali, Mahani Adam, semua yang hadir ya. Azima, Nur Sheila Hamzah, Ali Subuh. Malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk menungi ayat 34 dan 35 di surah An-Nisa yang membawakan kepada kita satu perspektif jelas tentang perhubungan suami isteri. Dan kisah yang akan saya bawakan kepada tuan-tuan adalah berkaitan dengan peristiwa sahabat Nabi yang terkemuka, sahabat Nabi yang dipuji oleh Rasulullah SAW ini, sahabat Nabi yang punya pengorbanan besar dalam perang Badar dan juga perang Uhud, sahabat Nabi yang terkemuka dalam peristiwa hijrah, yang telah pun menawarkan isterinya untuk dihadiahkan. Andai habis ditalakkan, habis iddahnya, nanti boleh berkahwin dengan sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan dirinya sewaktu sampai ke Madinah. Siapakah sahabat itu? Sahabat dimaksudkan telah pun tersilap melakukan melempang isterinya. Jadi bagaimanakah jalan keluar dalam peristiwa yang berlaku itu? Ini menunjukkan kepada kita kadang-kadang manusia ini ada kelemahan, ketidaksengajaan. Jadi kita akan lihat bagaimana Islam menangani perkara ini agar tidak disalah tafsirkan. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, ayat yang dimaksudkan ayat 34 dan 35 dari surah An-Nisa. Ahlan wa sahlan ni kepada semua, Muhammad Zainuddin, Nisa Nur Hasanah, Nulaili Zahri, Siti Zubaidah Intan, Fadli Abbas, Habis Jumat, Zura Syafi'i, kami saya CMS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, memiliki tafsir Ibn Katsir, Warna Biru atau Hitam Telaga Biru bersama dengan Imam Syafi'i ini. Sila lihat jilid yang kedua. Jilid yang kedua muka surat 404 ke atas Jadi kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir. Alangkah mulianya tuan-tuan cuba untuk memahami kalamullah dengan baca tafsir Ibn Katsir yang telah pun 700 tahun dipakai oleh para ulama untuk memahami perkataan Tuhan. Mesej yang Allah kemukakan. Rugi kita dalam kehidupan tuan-tuan andai kita master bahasa Inggeris, kita master bahasa Perancis, faham bahasa Mandarin, tapi kita tak cuba untuk memahami bahasa Al-Quran. Ini adalah antara langkah untuk memahami tafsir Quran dengan memiliki tafsir Ibn Katsir. Memiliki tafsir Ibn Katsir ni, kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu musalla satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Baik, ayat ke-34 dan 35 malam ni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Lihat tafsir Ibn Katsir jilid yang kedua muka surat 404 ya. Bagi memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid kedua muka surat 404. Baik. Golongan laki adalah pemimpin bagi golongan wanita. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, iaitu laki atas sebahagian lain, iaitu wanita. Dan kerana laki telah pun menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salih adalah yang taat kepada Allah, melihara diri ketika suaminya tiada. Oleh kerana Allah telah melihara mereka. Wanita-wanita yang kamu bimbangkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu bimbang ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari kalangan laki, dari keluarga laki, dan seorang hakam dari kalangan perempuan. Jika kedua orang hakam itu maksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal.
Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, saya dah gambarkan dalam kuliah lalu bagaimana maksud qiwamah, iaitu kepimpinan lelaki. Bukanlah sewenang-wenangnya kita bacakan hadis mengatakan bahawa mana-mana perempuan yang menolak untuk bersama dengan suaminya pada malam itu dilaknat oleh malaikat sampai ke subuh, padahal kita sendiri tidak mengamalkan prinsip-prinsip sebagai seorang suami yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dalam Islam, tuan-tuan, rujukan terhadap perkara ni begitu meluas dibawa oleh para ulama. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan, apakah tanggungjawab kita sebagai orang lelaki sebelum kita tanya tanggungjawab isteri kepada kita. Ni perkara yang kita kena rujuk, dibacakan ketika khutbah nikah. Ingat lagi ke tidak, tuan-tuan? Kata Dr. Muhammad Uqlah dalam kitab beliau Fi Ahwal Syakhsiyah, ni tuan guru kami, menceritakan bahawa perkara yang merupakan tanggungjawab seorang lelaki nombor satu sekali adalah bimbingan bersifat rohani. Macam mana bimbingan bersifat rohani ni, tuan-tuan? Pembimbingan Islam itu, pembawakan akhlak Islam, ibadah dan sebagainya diberikan penekanan. Kemudian nafkah lahir ni keperluan rumah. Bagaimana Allah SWT mengajar kita dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa usaha. Dia ajar kita kalau guru berapa kadar rumah yang patut kita duduk untuk isteri kita. Kalau seorang pegawai kerajaan, seorang CEO yang gajinya puluhan ribu, maka tentulah mempunyai perbezaan tertentu. Tentulah, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini dipanggil sebagai al-urfu muhakkamah, iaitu al-adah muhakkamah, satu yang telah dipakai dalam masyarakat, maka itu kebiasaan yang diterima dalam Islam. Kemudian nafkah batin, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini pun perlu untuk kita ingatkan selalu, tuan-tuan. Nanti saya sebut lebih lanjut, sekarang belum waktunya, kerana perkara sedemikian kerap kali diabaikan, sehingga dalam kajian-kajian menunjukkan bagaimana orang perempuan kadang-kadang terjumus dalam perkara-perkara haram kerana dia tidak memperolehi bahagian yang selayaknya di rumah. Seperti mana dalam hadis mengatakan, apabila seseorang itu la yajrid ahadukum imra'atahu jallal abd summa yu'aniquha yujami'uha fi akhir lail, alangkah malangnya seorang lelaki itu kerja dia memukul, menempeling, menyebat isterinya di siang hari, dia kemudian pada waktu malam tiba dipeluknya, dijimaknya, maka ini merupakan satu sikap yang tidak wajar bagi lelaki. Bagaimana maksud nafkah batin dikehendaki dalam Islam? Islam telah mengemukakan satu blueprint yang jelas, tuan-tuan. Jadi saya nak bawa tajuk ni, sebentar lagi saya nak cerita pada tuan-tuan supaya perkara ni tidak disalah faham. Kerana isu seksual, isu kaitan suami isteri disebut jelas dalam Quran. Kalau tuan-tuan lihat, ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, Allah menyebut perkataan contohnya mani yumna, air mani yang ditumpahkan. Bagaimana Allah sebutkan dalam Quran begitu jelas terminologi berkaitan dengan perkara ini, agar jangan kita terlalu over dan jangan kita terlalu tutup. Tak boleh, kedua ekstrim pun tak boleh. Bagaimana pendekatan mu'tadil ini, pendekatan yang sederhana, moderate ni perlu kita ajar kepada anak-anak kita supaya tidak malu, mereka tidak jadi umpama kera sumbang, apa dia panggil, kera sumbang dalam perkara-perkara untuk diajar. Bukan kita over yang belah sini dan bukan over sana, kedua ekstrim, ifrat dan juga tafrid. Tafrid itu kita tak ajar langsung, ifrat kita berlebihan. Tak, ada proses, ada bagaimana cara pendidikan diajar dalam Islam. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian apa lagi yang kita lihat di antara tanggungjawab seorang suami, nafkah batinnya bagaimana dipenuhi. Kemudian dalam Islam mengajar lagi tentang perlakuan yang baik, diajar kepada suami, kerana Allah SWT menyatakan dalam surah An-Nisa yang telah pun kita pelajari, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang telah kita bincangkan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini antara perkara yang perlu kita fahami. Bahkan begitu lengkapnya Islam, tuan-tuan, sampai ketika berada dan tidur dalam kelambu pun diajar. Ya, tuan-tuan lihat bagaimana di muka diajar dalam Islam. Saya sebutlah, tuan-tuan, ni ilmu, tuan-tuan, ya. Kerana ikut kajian kadang-kadang menggerunkan kita, kerana seorang isteri tak dapat keseronokan ketika bersama dengan suaminya, maka dia mencari makan di luar, dia melakukan perkara-perkara haram di luar, dia terlibat dengan skandal itu dan ini. Dan baru-baru ni pun kita melihat bagaimana seorang perempuan ditunjukkan dekat social media, medsos, media sosial, mencampakkan anaknya ke dalam sungai. Tengoklah, tuan-tuan, ini mungkin berlaku luar negara. Alhamdulillah tak berlaku di negara kita. Mudah-mudahan jangan berlaku kat negara kita, kerana perempuan itu telah pun disyaki melakukan ada perkara berkaitan dengan kecurangan,
Jadi kecurangan ni tuan-tuan kan antara sebabnya kerana suami tidak memberikan kepuasan kepada isteri. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu diperbaiki tuan-tuan yang mulia sekalian. Terus sebab dalam Islam ini ma faratna fi kitab min syai', tak ada satu benda pun yang kami abaikan dalam Islam ini tuan-tuan. Maafkan saya kalau terlanjur bicara ya, tapi ini diajar dalam Islam untuk disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita dan tidak terlambat untuk kita perbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi di antara adab tuan-tuan diajar kita ketika bersama dengan isteri sebagai contohnya, bukan saja isteri itu kena berhias untuk kita, kena pakai kemas-kemas. Kita yang suami pun kenalah kemaskan diri kita, sampai Nabi menegur sahabat yang rambutnya dipenuhi dengan uban supaya pakai hair color, henna. Kalau kita ini hair color lah ya, kita orang lelaki digalakkan pakai warna gelap. Janganlah pakai warna pelik-pelik tuan-tuan yang boleh kat sekalian. Tapi isteri kita punya kebebasan lah kan, isteri untuk berhias untuk suami, dibenarkan apa saja color. Tuan-tuan hati dan dikasihkan, tuan-tuan boleh lihat gumash color yang saya pun jadi seorang pakar syariah di situ, pakar rujuk, konsultan syariahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menggembirakan, dapat berpenampilan segak seperti yang diajar dalam Islam tuan ya. Jadi yang pertama sekali untuk bersama dengan isteri, dengan suami ni kena segak lah tuan-tuan. Kan itu kalau kita lihat Nabi SAW mengajar para sahabat. An Jabir qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falamma qadimna al-Madinah zahabna linadkhula faqala amhilu hatta tadkhulu laylan likai tumashit asy-sya'isah wa tastahit al-mughibah. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat ketika mereka pulang dalam perjalanan peperangan jauh, rindu pada isteri, maka mereka nak jumpa isteri mereka, maka Nabi SAW kata sabar, jangan pergi jumpa terus dalam keadaan tergesa-gesa. Duduk kat masjid dulu, sembahyang sunat kat masjid dulu, supaya isteri kamu yang mengetahui kepulangan kamu sempat untuk menyisir rambutnya, menyikat rambutnya dan juga membersihkan bahagian hari-harinya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Begitu sekali Islam mengajar kita untuk menghargai pasangan tuan-tuan ya. Jadi maksudnya etika bersama dengan keluarga untuk bahagia ni nombor satu sekali. Para ulama ajar seperti kata Dr. Muhammad Uqlah, kajian mengatakan pertama sekali hendaklah berhias untuk pasangan kita. Kita suami berhias kekemasan dan isteri pun berhias untuk kita. Yang kedua tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, Nabi SAW pun pernah Nabi SAW mengajar para sahabat yang bertanya tentang Nabi, di kalangan perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi junub. Maka Nabi pun menyatakan kepadanya, khuzi fursatan mumsikatan fatatahri biha, ambillah kapas yang dicampuri dengan misk. Misk ni maknanya minyak pewangi. Besok malam saya tunjuk tuan-tuan misk yang dimaksudkan Nabi SAW ini untuk para sahabiah golongan wanita kalau mereka mandi junub, kemudian ambil minyak misk ni maknanya apa, kita panggil kasturi. Kasturi ni dipakaikan pada anggota sulit mereka dengan tujuan untuk berkeadaan wangi, berpenampilan wangi. Romantiknya Nabi mengajar para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tuan-tuan ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahawa dimasukkan dengan sini menggunakan kapas adalah untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Ini disunahkan bagi yang selepas mandi dan juga selepas mengalami haid ataupun nifas bagi perempuan. Jadi kalau tidak menggunakannya dengan bau yang tidak disenangi oleh suami, mungkin perempuan itu ada keputihan dan sebagainya, hukumnya makruh. Allahu Akbar, Masya Allah, lengkapnya Islam tuan-tuan ya. Lagi saya sebut yang kedua, ini adab ni kita ada buat ke tidak? Ketika nak bersama, diajar dalam Islam ni supaya minum susu terlebih dahulu. Ada orang kena minum kopi dulu, ada orang dia kena minum minuman yang berikan, yang boleh mendatangkan kesihatan, kesegaran pada badan, tolong buat, kerana ia sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis ini untuk tuan-tuan fahami ya. Asma binti Yazid bin Sakan qalat inni qayantu Aisyah radhiyallahu anha thumma ji'tuhu fada'utuhu li khalwatiha faja'a ila janbiha fa'utiya bi'sin fihi laban fashariba thumma nawalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhafada ra'saha wastahyat faqalat Asma fahantartuha raja'an laha khuzi min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu fasharibtu shay'an. Asma binti Yazid bin Sakan berkata, aku telah menghiaskan Aisyah untuk Rasulullah SAW pada malam pengantin. Kemudian aku datang memanggilnya kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh aku manggil Aisyah pada waktu itu.
Maka Nabi SAW pun duduk di hadapan Aisyah radhiyallahu anha dan segelas susu diberi kepadanya. Baginda minum, kemudian beri kepada Aisyah, yang merupakan kali pertama Rasulullah temui sebagai isteri pada malam itu. Namun Aisyah menundukkan kepalanya kerana perasaan malu. Lalu aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ambillah susu tu daripada Rasulullah SAW dan minum. Jadi ini merupakan satu sunnah, tuan-tuan. Maksud penjelasan para ulama dalam konteks hadis ini adalah untuk memberikan kesegaran, kekuatan dan juga energi. Tak apalah apa saja minuman lah, saya bukan duta apa-apa produk minuman kesihatan, kekuatan, tak, tuan-tuan. Tapi apa saja yang boleh memberikan kesihatan seperti susu. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun mengatakan untuk menjadi sihat amalkan beberapa perkara, antaranya banyak minum susu. Ya, ada susu tak ada lemak ke, susu high kalsium ke sebagainya, itu pandai-pandai tuan-tuan lah. Yang kedua, makanlah daging, beri kekuatan kepada kita. Ini Sayyidina Ali kata dalam kitab Kanzul Umal. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yang boleh memberi kekuatan kepada seseorang itu adalah mengadakan hubungan suami isteri. Ini kata-kata Sayyidina Ali, tuan-tuan, dalam kitab Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Baik, yang ketiga, diajar kita bila berada bersama dengan pasangan ini, jangan lupa untuk mencumbu, merayu supaya membangkitkan gairah seksual. Ini ilmu, tuan-tuan, ya. Kita belajar sama supaya tidak berlaku seperti dalam kajian para isteri yang menganggap suami tidak mainkan peranan dengan betul, lalu mereka terlibat dalam perkara-perkara haram dan skandal di luar, merasakan ada orang lain boleh melayani mereka lebih baik kerana suami ini bila berada dalam satu keadaan bersama dengannya, suami itu saja yang puas, tidak memberi apa-apa kelegaan, keseronokan, kebahagiaan kepada isteri. Ini satu perkara yang perlu dibaiki, tuan-tuan, ya. Kerana dalam kitab-kitab fiqih menceritakan bahawa bercumbu dan di antara suami isteri ni sebelum mengadakan hubungan seksual sangat dianjurkan dalam Islam, kerana disebut Nabi kita SAW, la yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqa'ul bahima wa liyakun bainahuma rasul. Qila wa ma rasul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-qublah wal kalam. Janganlah seseorang kamu bersama dengan isterinya seperti binatang. Binatang itu memenuhi tuntutan seksualnya tanpa meraihkan perasaan betina, itu seperti sabda Nabi SAW. Hendaklah ada di kalangan kamu sebelum memulakan hubungan itu adanya utusan, kata Nabi SAW. Lalu para sahabat tanya, apa maksud utusan itu wahai Rasulullah? Messenger, apa utusan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mulakanlah ia dengan kucupan ataupun kata-kata yang menggairahkan. Rasulullah SAW mengajar kita, tuan-tuan. Jangan kita anggap benda ini benda remeh, ya. Kerana ketika Tuan Guru kami almarhum Datuk Dr. Harundin mengajar kami ilmu perbuatan, ilmu berkaitan dengan kekuatan orang lelaki, maka dianjurkan perkara ini disebut dalam kuliah-kuliah. Rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Semoga Allah meninggikan darjat Tuan Guru kami, Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, dimasukkan di kalangan golongan abrar, siddiqin, syuhada dan juga salihin dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihan, jadi ada perkara yang berkaitan dengan melihat aurat isteri ataupun isteri melihat aurat suami. Ada yang mengatakan bahawa jangan melihat pada aurat isteri kerana ia boleh menyebabkan menjadi buta. Hadis ini merupakan hadis lemah, tuan-tuan, hadis dhaif, hadis mungkar, hadis yang ditolak oleh para ulama muhaddisin, muhaqqiqin. Tidak salah kalau sekiranya perkara itu boleh mendatangkan keseronokan, kebahagiaan, ia tidak dilarang. Lagi tuan-tuan hati dan dikasihan, cuma kalau kita perhatikan dalam hadis mengatakan ma raaitu aurat Rasulullah sallam qat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat aurat Nabi sallam. Ini hadis riwayat Tabarani, tetapi para ulama hadis menganggap hadis ini lemah, hadis ini tidak menjadikan hujah. Hadis ini tidak cukup untuk menjadi hujah, kerana apa yang dijadikan hujah dan hukum adalah perkara yang mesti sahih. Tuan-tuan hati dan dikasihan, kemudian diingatkan kita supaya membaca doa bersama-sama. Tentu di kalangan kita telah belajar doa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bila dibacakan doa itu, maka syaitan pun akan pergi, dan syaitan mengatakan tidak ada bahagian untukku dalam perhubungan lakukan itu. Kemudian tuan-tuan diajar kita untuk memakai selimut jika bersama. Itu disebut sebagai satu adab. Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal ba'irain. Kalau seseorang itu ingin bersama isinya, maka raikanlah adab. Hendaklah dia bersama isinya di bawah satu selimut. Janganlah seperti tidak menutup langsung keadaan mereka seperti binatang ternak yang melakukan hubungan jantan betina itu dengan diperhatikan orang. Tuan-tuan hati dan dikasihan, hadis ini pun lemah sebenarnya,
tapi ia satu adab yang baik untuk diamalkan, kata sebahagian daripada tuan-tuan guru. Kemudian tuan-tuan hati dan dikasihan, lagi antara perkara yang diajar, ini diajar dalam Islam, kata Dr. Muhammad Uqla dalam kajiannya berkaitan fi ahwal syakhsiyah, perkara yang boleh menimbulkan kasih sayang di antara suami isteri. Hendaklah berjima' dilakukan setelah mandi dari haid ataupun nifas, walaupun darah sudah berhenti. Jadi hendaklah mandi terlebih dahulu, janganlah habis saja haid ataupun nifas terus melakukannya tanpa mandi. Basuh pun tidak memadai, hendaklah mandi seperti ini katakan dalam peringatan daripada ayat Allah SWT, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kamu datangi isteri kamu ketika dia sedang haid. Apabila dia selesai daripada haid dan selesai mandi, maka bolehlah kamu sama dengannya, dan datangilah mereka sebagaimana yang kamu senangi. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang bertaubat dan suka kepada orang yang suci. Makna orang yang mendatangi isterinya ketika sedang haid itu buatan yang haram, membawa kepada penyakit, dan ia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Islam mengajar kita seterusnya yang ke berapa ni tuan-tuan? Yang ke-8 mengajar kita pengharaman dalam perhubungan tidak boleh dilakukan di bahagian analnya, di bahagian duburnya. Kerana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan kebanyakan para ulama dan jadi hujah, mal'un man atam ra'atahu fi duburiha. Orang yang mendatangi isterinya di bahagian dubur adalah mereka yang dilaknat, adalah orang yang dilaknat. Jangan main tuan-tuan dalam perkara ini, merupakan satu benda yang haram, perkara yang ditegah. Bahkan seorang isteri wajib mentaati suaminya, tapi jika suaminya ingin melakukan perkara itu di bahagian dubur, maka hendaklah dia menahan, hendaklah dia mengelak, hendaklah dia menolak, kerana itu merupakan satu perintah Allah SWT. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam perkara yang merupakan pelanggaran terhadap hak khaliq, iaitu hak Allah SWT. Tuan-tuan, maafkan saya untuk bincang perkara ini supaya perkara ini menjadi jelas kepada kita, ya. Dan di kalangan para ulama bincangkan tentang oral sex, apakah hukumnya. Maka kalau tuan-tuan lihat bahawa Allah menyatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi tentang masalah haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini, sa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum muqaddimu li anfusikum. Isteri adalah merupakan satu tempat untuk kamu bercucuk tanam, maka datangilah tempat itu sebagaimana kamu kehendaki. Maka kata para ulama, sama ada depan daripada belakang, asalkan tidak di bahagian duburnya, maka ia merupakan satu benda yang dibenarkan. Dan seandainya ia boleh mendatangkan keseronokan kepada seseorang dan dapat mengelak, dan telah pun dielakkan daripada sebarang kekotoran najis, maka sebahagian besar para ulama mengatakan ia adalah harus untuk melakukan perhubungan yang dipanggil sebagai oral sex. Ini tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ia tidak diharamkan, kata kebanyakan para ulama, kerana tiada nas yang mengharamkan perkara tersebut. Dan kemudian tuan-tuan hati dan membawa kepada membingkaikan syurgawi dalam kehidupan rumah tangga di sudut perhubungan dengan isteri ini. Diajar juga supaya tidak melakukan azal melainkan dengan izin isteri, iaitu seseorang yang melakukan hubungan ini mengeluarkan maninya di luar rahim isteri, maka ia perlu kepada izin daripada isteri. Kerana tuan-tuan hati dan dikasihi, itu merupakan satu perkara yang menghilangkan kenikmatan dalam perhubungan tersebut, maka si suami hendaklah minta izin daripada isteri terlebih dahulu, kerana perhubungan itu dibina di atas dasar kasih sayang. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi, jadi dalam satu hukum yang berkaitan dengan orang berpoligami, Nabi kita SAW pernah mengunjungi atau bersama dengan isteri-isterinya pada satu malam. Jadi dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengunjungi isteri-isterinya pada satu malam andai dia mempunyai kudrat. Seperti dalam hadis mengatakan, Nabi Rafi' qala kana Rasulullah SAW tafa ala nisa'ihi jama' faghtasala fi kulli imra'atin minhunna wusan faqultu ya Rasulullah ala ja'altahu wusan wahidan qala hadza azka wa athhar wa atyab. Nabi SAW bersama dengan kesemua para isterinya pada satu malam, tetapi setiap kali bersama dengan seorang, baginda mandi. Ditanya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah perlu mandi? Maka baginda menjawab, sunat mandi itu lebih baik. Kalau tidak mandi pun tidak mengapa, kata Rasulullah SAW. Tapi yang lebih baik adalah mandi terlebih dahulu, bagi mendatangkan kekuatan untuk perhubungan yang selanjutnya. Jadi kemudian diajar kita bagaimana menimbulkan kasih sayang lagi sebelum bersama kali yang kedua pada satu malam. Ambillah wudu.
Iza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda. Sunat adalah seorang itu mengambil wuduk, bukan mandi tuan-tuan ya, ia mengambil wuduk jika seseorang itu ingin bersama lagi kali yang berikutnya. Ini perkara-perkara yang saya terangkan kepada tuan-tuan, kerana perkara sedemikian jangan sampai kita merasakan orang-orang kafir mempunyai teknik ataupun gaya kaedah yang lebih hebat daripada orang Islam, sedangkan Islam mengajar kita dalam proses ini disertakan dengan kasih sayang, dimulakan dengan utusan seperti nyatakan qiblah dalam konteks kata-kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi muslim-muslim orang hati dan dikasihan, ayat yang kita bincangkan ni dia berkaitan dengan, kerana Islam ni sifatnya dinamik, sifatnya progresif, sifatnya melangkaui zaman, maka kewajipan kita untuk menghayati perkara-perkara yang diajar oleh Islam. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni dapat tuan-tuan fahami, mudah-mudahan dapat disalin oleh sahabat-sahabat yang rajin yang ada dalam kuliah ni. Kalau tuan-tuan nak bersama kami ada satu grup Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Nampaknya kalau dalam WhatsApp group dah penuh, tapi di Telegram kami pun aktif menyampaikan kuliah ni, dan juga hadis-hadis yang dikumpulkan, doa-doa yang dikumpulkan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, ayat ini turun kata para ulama tafsir seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Masyuti, Al-Imam Qurtubi, berikutan dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu seorang sahabat nama Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu arda. Sahabat ni punya pengorbanan besar dalam Islam. Beliau mendapat pangkat yang sangat tinggi. Kalau kita susun pangkat para sahabat ni, pangkat yang paling tinggi adalah Al-Muhajiri, iaitu yang berhijrah. Pangkat yang kedua tinggi namanya Al-Badri. Al-Badri ni maknanya yang duduk terlibat dalam perang Badar. Kerana Nabi telah bersabda, ya ala Badr if'alu ma syi'tum fa innahu qad ghufira lakum. Pangkat penduduk para sahabat yang terlibat dalam perang Badar begitu tinggi sehingga Nabi telah pun mewartakan, menggazetkan, kamu boleh buat apa sahaja kerana Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu, kerana peperangan Badar itu menagih daripada para sahabat pengorbanan yang dahsyat. Jadi para sahabat yang terlibat dalam perang Badar seolah-olah diberi satu green light oleh Allah SWT. Mereka tidak akan masukkan ke dalam neraka, mereka pasti masuk syurga. Walaupun dalam hadis itu mengatakan boleh buat apa saja, tapi tidaklah bermakna mereka itu boleh melakukan dosa-dosa besar. Bukan. Para sahabat ni merupakan orang yang saleh, muslim, orang yang sangat hebat. Tentulah mereka tidak terlibat melakukannya, tapi ia menggambarkan kedudukan mereka. Jadi Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu ni, ketika berhijrahnya Abdurrahman bin Auf, Nabi telah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengannya. Punya lebih Sa'ad bin Rabi' ini sehingga dia mengatakan kepada sahabatnya Abdurrahman yang telah menjadi keluarga angkatnya sebahagian daripada dirinya, wahai Abdurrahman, aku lihat kau bujang. Andai kau nak berkahwin, aku sanggup menceraikan salah seorang isteriku ini, dan habis eddahnya nanti kau berkahwinlah dengan dia, wahai Abdurrahman. Dan kau tahu aku ni merupakan penduduk Madinah yang paling kaya, antara yang paling kaya, bahkan yang paling kaya pada masa itu. Andai kau hendak, aku boleh bagi sebahagian daripada hartaku untukmu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, hebatnya iman Sa'ad bin Rabi'. Tapi semua itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Abdurrahman bin Auf pun seorang yang sangat mulia, ketika ditawarkan dia tidak ambil. Beliau hanya mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi', tunjukkan aku di mana pasar Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf pun pergi ke pasar Madinah dan mengkaji bagaimana dia boleh melakukan satu perniagaan yang akan menjadikannya seorang yang hebat dan dapat menginfakkan umat Islam. Dan itulah yang berlaku. Abdurrahman terhitung sahabat antara yang paling kaya keseluruhannya. Tuan-tuan, jadi Sa'ad Rabi' ni beliau mati dalam perang Uhud sebagai seorang syuhada. Dan ketika ditemui jenazahnya oleh Anas bin Malik yang Rasulullah suruh mencarinya sebelum dia mati, ketika itu sudah sakratul maut, hebatnya Sa'ad bin Rabi' ini, dia Rasulullah SAW mengirim salam kepadanya. Kata Nabi kepada Anas, kalau engkau jumpa dengan Sa'ad bin Rabi', engkau kirim salam kepadanya. Rasulullah tahu memang Sa'ad Rabi' seorang daripada yang mati syahid. Dan ketika Anas bin Malik menemuinya dalam keadaan cedera parah itu, beliau berkata kepada Anas bin Malik, katakan kepada Rasulullah yang mengirim salamnya kepadaku, aku telah hidu bau syurga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, hebatnya sahabat ni tuan-tuan. Dan dia sempat berpesan kepada Anas bin Malik, beritahu kepada semua penduduk Ansar, dia ni ketua orang Ansar, antara ketua orang Ansar. Beritahu kepada mereka, kalaulah Rasulullah SAW wafat, kerana mereka, aku ini tidak akan menjadi sebahagian mereka di akhirat nanti. Ini abra' mimma fa'altum. Aku akan berkata kepada Tuhan, aku ni tak sanggup jadi orang bersama mereka nanti di akhirat, kerana mereka membiarkan Rasulullah cedera parah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sa'ad bin Rabi' ni ketika suasana getir macam tu, dia tak sempat tanya isterinya macam mana, anak-anaknya macam mana. Yang ditanyanya Rasulullah, tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala.
Namun demikian, begitu jitunya Sa'ad, tapi beliau tersilap. Manusia tersilap, tapi tentulah orang sepertinya bertaubat kepada Allah. Iaitulah Sa'ad, oleh kerana marah sangat kepada salah seorang isterinya, dia telah melempang isterinya itu, tuan-tuan. Sehingga tamparan itu menyebabkan pak mentuanya datang membawa putrinya itu kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' adalah orang baik, tapi kenapalah dilempangnya anakku, anak saya ini, Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, kalau begitu kita akan mengadakan hukum qisas kepadanya, iaitu hukum lempang balik, pukul balik atas perkara yang dilakukan kepada isterinya. Tiba-tiba Allah Taala pun menurunkan ayat yang ke-34 yang kita sedang baca ini, tuan-tuan. Iaitulah dalam Islam panduan yang dikemukakan oleh Allah SWT dalam kerukunan rumah tangga. Maka diajar kita melalui step by step bagaimana mengatasi isteri yang nusyus. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan, nusyus ni maknanya murtafi'. Jadi seolah-olah seorang isteri itu menganggap dirinya lebih hebat daripada suami, mandang hina, mandang sepi, tidak melayan, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dan telah saya huraikan antara pandangan yang sangat menarik daripada Dr. Muhammad Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, bahawa kita kena lihat, dan saya telah terang kepada tuan-tuan kenapa kan nusyus itu berlaku seperti yang dikatakan oleh Dr. Badr sebelum ini. Bagaimana Badr Abdul Hamid Hamisah, bagaimana kesilapan dilakukan oleh itu. Tak sepatutnya kita mengatakan semua itu nusyus. Mungkin kerana sebab-sebab yang terbaik daripada suami itu sendiri. Ya, jadi hendaklah kita lihat, kalau dia setakat tak mau masak, dia terlambat masak, dia kata kasar pada seseorang, pada seorang suami, maka itu belum boleh dihukum sebagai nusyus sebenarnya. Jadi dalam ayat ini Allah mengajar kita, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Apabila kamu takut sifat nusyuz itu berlaku daripada seorang isteri kamu, daripada isteri kamu, maka hendaklah beri nasihat kepadanya dan meninggalkannya di tempat tidur dan memukulnya. Ayat ini kalau kita fahami lebih mendalam apa yang terdapat di sebalik yang tersirat ni, tuan-tuan, tersirat di sebalik yang tersurat ini, perkataan digunakan oleh Allah adalah wallati takhafuna nusyuzahunna, yang kamu takut. Maknanya di sini memerlukan daripada seorang suami bersifat waspada, bersiap siaga, kena nampak benda itu sebelum berlaku. Masya Allah, Allah jadikan dalam sistem badan kita pertahanan yang sangat kukuh, kata Dr. Ratib Nabulsi. Ada sel darah putih, sel darah merah, macam-macam yang Allah jadikan. Bahkan kalau seseorang itu mendapat suntikan vaksin, sebagai contohnya, vaksin itu mengenali bakteria tertentu yang boleh menyerangnya, sampai 70 tahun apa yang tersimpan dalam memori sistem pertahanan antibody badan manusia itu akan recognize, tuan-tuan, kalau vaksin, kalau satu virus atau bakteria itu menyerang, dan tempoh 70 tahun dia boleh ingat apabila dikenakan satu vaksin padanya. Allah, canggihnya sistem pertahanan badan manusia ni, immunity system dia, subhanallah. Dan hari ni ditemui satu, saya pun tak kerti nak sebut pada tuan-tuan, Dr. Ratib Nabulsi ni orang alim dalam bidang perubatan. Bagaimana dikatakan bahawa dalam sistem badan manusia ni ada satu sel ke apa benda ke yang boleh berjaga-jaga sebelum satu sel yang bersifat cancerous itu menyerang tubuh. Tapi sel yang ada dalam badan manusia itu mampu untuk memakannya terlebih dahulu sebelum ia merebak. Ini maksud ayat Allah Taala, maknanya menjadi seorang suami ni seperti yang telah kita bincangkan, qawam, ia merujuk kepada seorang suami yang cerdik, yang bertindak dengan basirah, iaitu bertindak dengan kebijaksanaan, dengan memerhatikan, dengan ta'aqul, dengan melihat satu benda itu dengan mata yang mendalam. Mana sebelum berlaku satu benda daripada isteri, perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dia sudah menjadi awal. Lalu Allah menyatakan wallati takhafuna nusyuzahunna, yang kau takut nusyuz itu berlaku padanya. Maknanya sebelum perkara itu berlaku, suami mesti ada satu kerangka pemikiran, persediaan, andai ia berlaku, apa tindakan aku. Jadi ayat ini memberitahu kita fa'idhuhunna, maka berilah nasihat kepada mereka. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang sedang marah, boleh tak kita bagi nasihat? Kalau orang sedang pening, boleh tak kita bagi nasihat? Kalau orang sedang sakit, mudah tak untuk kita bagi nasihat? Tak mudah, tuan-tuan. Maka sebenarnya di sebalik ayat ini, kata Dr. Ratib Nabulsi, mengajar kita satu panduan, tips mudah untuk kita jadi suami yang cemerlang, yang hebat ini. Kita mesti mendahului dengan kasih sayang. Macam Nabi ajar tadi lah, untuk bersama kena qublah, kena kata-kata yang merangsang, menggairahkan. Kemudian bagi hadiah, saya dah ajar tuan-tuan 2 hari lepas, hadiah emas Allahu Akbar, insyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Sekarang orang Islam pun ramai buka kedai emas. Kat Shah Alam ada, kat Perak ada, kat Kuala Lumpur ada. Belilah tuan-tuan ya, beli BMF lah, sokong orang Islam.
Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang Islam menjual pun jangan menipulah, kata emas lain, bendanya lain, jangan tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat ini, sebenarnya di sebalik ayat ini, kata Dr. Atin Rusi, kalau engkau kaji amalan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka mendahuluinya dengan penghargaan, pujian, kasih sayang, hadiah. Ada itu. Kerana Nabi nyatakan tahadau tahabu, berilah hadiah, nanti akan timbul rasa cinta, subur perasaan cinta. Bila subur perasaan cinta, mudahlah untuk kamu menyampaikan satu benda yang kamu nak kata itu. Tapi kalau kamu terus sampaikan, orang pun sedang, hatinya sedang bengkak, matanya dia sedang sedih, dia dikuasai rasa amarah, rasa marah, tentulah tak sesuai untuk engkau melakukannya. Maka engkau kena bijak. Al-mu'min kaisun fatinun, orang beriman, kata Nabi, mestilah jadi orang yang bijak. Ya. Apa soalan ni tadi? Macam mana kalau suami tak tanggungjawab, tak ada keperluan dan kasih sayang? Suami kena ambil tanggungjawab ni. Kalau nanti kita bincang ayat berikutnya, ada lagi ayat 35, saya sempat ke tak masuk pada malam ni, bina tasyabi, nanti saya masukkan ayat yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, suami hendaklah bersikap romantik seperti romantiknya Rasulullah SAW. Jadi memberi hadiah. Kalau anak kita mula buat kesilapan, isteri kita beritahu, bang, anak tadi kat sekolah dipukul orang lain, dia kaki pukul. Kita pun macam mana nak cakap dengan dia, sayang dia, tiba dia masuk tengah satu jadi kaki pukul lah. Macam mana jadi kaki pukul Maka kita pun datang jumpa dia, kita bagi dia hadiah. Nak, itu minta jam dan abang belikan jam dia. Anak pun suka. Apa yang beli? Kat mana beli? Berapa harga? Kita selesai, bang, nak, tadi mama cakap, ibu cakap buat satu benda, jangan buat orang begitu, nak, tak boleh, kesian dia. Ketumbuk dia, mata dia pecah, kok cuma kaca masuk dalam mata dia. Jadi maknanya untuk menyampaikan satu nasihat, menangi hati dia terlebih dahulu. Demikian juga isteri. Kalau anak kena buat macam tu, isteri lebih-lebih lagi tuan-tuan. Kerana anak itu sebahagian daripada kita, isteri bukan. Isteri adalah orang asing yang bertemu dalam hidup kita. Di peringkat awal kita tak nampak perbezaan, lepas berkahwin barulah kita tahu pertemuan dua orang insan dengan 1000 perbezaan ataupun lebih di antara kita dengan dia. Kerana kesan pendidikan dia. Kalau kita berkahwin umurnya 30 tahun dia dibesarkan oleh seorang ibu bapa yang lain daripada ibu bapa kita. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, fa'idhuhunna ini mesti didahului dengan kasih sayang, hadiah, penghargaan, kata-kata pujian. Seperti yang saya telah terangkan kepada tuan-tuan, kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, kalau kita nak menegur isteri, jangan bawa ibu kita, bapa kita dalam perspektifnya. Ingatkan dia kepada ibu bapa dia. Sayang, abang tengok sayang masak sedap mesti belajar daripada ibu. Kita puji ibu dia dulu, cerita ibu dia dulu, nanti boleh tinggal. Rupa abang nak beli aku ni, supaya ikut ibu aku. Dan begitu juga isteri, tuan-tuan. Wanita yang mulia, yang saya muliakan, saya tahu ramai dalam grup ni perempuan, kita nak tegur suami kita, tak boleh kaitkan bapa kita dengan ibu kita kepadanya. Dia tak akan berkenan, itu bukan darah dagingnya. Mungkin dia menghormati mereka kerana kita ceritakan bapa suami kita, abang, itu kita tidur rumah ayah abang kat kampung, pukul 5 pagi ayah dah siap bangun, dengar dia doa, nangis, sayu suara dia. Maka suami pun terasa, kau nak belasah aku sebab aku tak bangun tahajud. Kau kaitkan bapa aku, yalah aku pun akan bangun tahajud. Macam tu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi fa'izuhunna ni, kalau kita perhatikan kata Syekh Wahab Az-Zuhaili dan tafsirnya, fa'izuhunna, antara contoh kata-kata yang patut kita ucapkan kepada isteri kita selepas kita bagi hadiah, penghargaan, pujian ni tadi, katakan kepadanya, sayang, abang punya tanggungjawab, sayang pun ada tanggungjawab. Contoh kata pada begitu kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Abang lihat tindakan sayang ni tak betul, kena baiki. Pegang tangannya, menghargainya, bagi hadiah kepadanya, untuk lembut hatinya menerima nasihat yang kita kemukakan itu, tuan-tuan. Allahu Akbar, romantiknya keluarga Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW, yang perlu kita baca dan kita kaji masa ke semasa. Kemudian beritahulah kepada isteri kita kesiapan berlaku itu, sama ada dengan direct ataupun dengan contoh-contoh. Yang mana contoh-contoh itu kadang-kadang mudah untuk dia faham, kadang-kadang dia lebih senang untuk straightforward, mana yang munasabah, tapi hendaklah didahului dengan penghargaan yang telah dijelaskan tadi. Kemudian mau datang perkataan wahjuruhunna fil madaji', dan hindarilah dia di tempat tidur. Ini bukan kata wahjuruhunna fil bait, tinggalkan dia di rumah, maknanya kita pergi tidur rumah lain ataupun tidur kat bilik lain, tak. Bahkan ketelitian bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Quran ni pun, kalau bagi mereka pelajar bahasa Arab, kata para pengkaji dalam tafsir Zamakhsyari contohnya, wahjuruhunna fil madaji', hijrah mereka
di tempat tidur, bukan dari tempat tidur, di tempat tidur, maka di tempat tidur yang sama mungkin tak satu selimut dengannya, mungkin memalingkan badan kita daripadanya. Jangan sampai apa yang berlaku itu terbocor kepada anak-anak, apatah lagi bocor kepada orang keliling kita, adik-beradik baik, orang kampung lagi lah teruk. Tolong jangan sampai ke tahap seperti itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana apa yang berlaku dalam keluarga, dalam suami isteri, tidak wajar untuk dibawa keluar. Kerana bila dibawa keluar, kita akan lihat perkara itu menjadi lebih susah untuk ditangani, dirawat. Kerana itu saya pernah terang kepada tuan-tuan dalam kajian dilakukan oleh pihak nikah, cerai dan sebagainya. Bila Allah gunakan ayat, tuan-tuan lihat ayat yang digunakan oleh Allah Ta'ala, ya, wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan isteri kamu daripada rumah-rumah mereka. Walaupun rumah itu rumah sewa, walaupun rumah itu kita belum habis bayar, masih bayar bulan-bulan lagi, tapi Allah telah menggunakan terminologi rumah yang kita teduhkan isteri di situ, bawa sebagai shelter, duduk di rumah. Rumah itu rumah isteri kita sebenarnya, lebih daripada rumah kita. Once bila kita bawa dia keluar, balik rumah kamu, duduk rumah bapak kamu, duduklah seminggu kat sana, 2 minggu, saya keadaan akan jadi lebih kelang kabut, tuan-tuan. Itu sebab orang jadi apa dipanggil, gila talak. Dah halau isi balik rumah, lepas tu jadi gila talak, terhege-hege datang, dah isi pun susah nak rapat, adik-adiknya pula mula menyembur-nyembur padanya idea-idea buruk, merosakkan lagi keadaan, menjahanamkan lagi keadaan, akhirnya tak boleh nak bertemu balik semula. Jadi tolong, apa saja perselisihan berlaku, jangan sampai orang luar tahu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Allah gunakan term di sini, terminologi rumah-rumah mereka, walaupun rumah itu rumah sewa, kita sewakan untuknya, ataupun kita beli belum bayar, tapi Allah menyifatkan rumah itu sebagai tempat yang paling selamat untuk memendam dan merawat masalah yang berlaku di kalangan suami dan isteri. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Begitu ketelitian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanan Makzim diminta pinkan Telegram Ustaz, tak jumpa-jumpa juga channel. Cari kat Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Lepas tu join, insya-Allah boleh. Masih terbuka. Tak pun nanti minta tolong sesiapa kat sini, Puan Yat ke, ataupun Ustazah Umar Fatih ke, Ustazah Syafiq Murad, Cikgu Rohaya, tolong masukkan Telegram itu untuk di join oleh sahabat-sahabat yang lain. Kita nak target tak ramai saja, nak target sebanyak 25,000 insya-Allah untuk hadir bersama dalam kita punya grup, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala menyifatkan kat sini, jangan pisahkan mereka sampai keluar rumah, pergi tidur kat hotel ke, tidur kat bilik lain ke, dan anak-anak pun termanggu-manggu. Apa berlaku perang dunia ke berapa ni? Tak boleh, tuan-tuan. Depan anak-anak seolah tak apa berlaku, depan ibu bapa seolah tak apa berlaku, depan adik-beradik seolah tak ada apa berlaku. Tapi dalam bilik kita dengan dia tidur tak menghadap satu sama lain. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa agaknya? Kata Dr. Ratib Nabulsi, sebenarnya seseorang perempuan, dia merasakan keayuannya, kejelitaannya, tarikannya kepada seorang suami untuk perhubungan seksual ni. Bila kita melakukan sedemikian padanya, dia akan rasa seolah dirinya dengan kekuatan yang paling boleh melemahkan suami, si lelaki itu dengan tarikannya itu. Tiba-tiba lakinya buat tak indah, maka barulah dia tahu sahamnya jatuh. Dan pada waktu itu barulah dia tahu dia nak diingatkan suami, dan telah didahului satu proses lain, proses nasihat sebelum itu dia tak peduli. Maka datanglah proses berikutnya. Jadi kalau tuan-tuan dah amalkan yang pertama, dah bagi kepadanya hiburan, nasihat, penghargaan, pujian, kemudian bercakap padanya dengan ayat-ayat laras bahasa yang jelas, dia masih lagi tak peduli, dia masih lagi menyombongkan dirinya, maka tibalah tahap yang kedua, iaitu bukan memisahkan bilik, bukan berpisah rumah, pisah di atas katil, tidur asing-asing, selimut lain-lain. Setengah pandangan mengatakan tidur di atas katil lain. Kita kat bilik tidur mana ada banyak katil, tuan-tuan. Jadi yang dia ajar adalah kita setakat pusing ke tempat lain. Itu yang dia ajar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan seterusnya sampailah kepada topik yang penting untuk kita faham. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Di sini saya nak baca lah, tuan-tuan, ya, tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Wahab Zuhaili dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Sangat menarik untuk tuan-tuan faham. Iaitulah bila dijelaskan oleh Allah SWT di sini tentang memukul isteri. Meskipun memukul isteri dibolehkan, para ulama sepakat meninggalkan perbuatan ini lebih utama. Ibn Sa'ad dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ummu Kulthum binti Abu Bakar As-Siddiq
kaum lelaki pernah larang memukul isterinya, kerana penduduk Mekah, iaitu golongan muhajirin, datang ke Madinah. Sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, mereka biasa pukul isteri mereka. Tapi penduduk Madinah pula yang terdiri pada golongan Ansar, mereka ni mungkin mempunyai perhubungan dengan orang Yahudi yang duduk di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah lagi ke Madinah. Maka orang Yahudi ni punya pendedahan pada kitab Taurat, Samawi dan sebagainya. Maka mereka ada teknik-teknik tertentu yang menyebabkan orang perempuan di Madinah memiliki sifat dominan yang tertentu. Jadi bila sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Mekah pergi ke Madinah, sebelum turunnya ayat ini, di kalangan wanita-wanita Mekah telah menjadikan apa yang dilakukan oleh suami-suami penduduk Madinah, diceritakan kepada suami-suami mereka yang ada di kalangan Mekah yang kaki pukul terhadap isteri ni tadi. Faham tuan-tuan? Penduduk Mekah tradisinya adalah biasa pukul isteri. Penduduk Madinah, mereka tak pukul isteri. Isteri tu pula boleh bagi pandangan dan sebagainya, boleh dominan dalam keluarga. Jadi bila sampai di Madinah, ada berlaku culture shock kepada penduduk Mekah, iaitu orang Mekah melihat, perempuan di kalangan Madinah ni berani tak ada suami mereka, kalau kami tak, kena pelempang je, begitu seolah-olah. Jadi bila perkara tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka dan ayat ini pun turun. Ayat ini mengajar, walan yadrib khiyarukum, orang yang terbaik tidak akan pukul isinya. Ketika turun ayatnya, untuk tuan-tuan, kata Imam Jassas dalam tafsir Ayatul Ahkam mengatakan bahawa ramai di kalangan sahabat Nabi melihat di satu kelonggaran untuk memukul isteri. Maka subuh keesokan harinya, ramailah para isteri datang bertemu dengan Rasulullah SAW, memberitahu bahawa mereka telah dipukul. Akhirnya Rasulullah SAW pun nyatakan, kalau pukullah di bahagian bahunya 3 kali, pukullah dengan kayu siwak, kayu sugi. Ya Allah, dengan kayu sugi, tuan-tuan pernah tengok kayu sugi tak? Batang sugi itu batang macam pen, pukul isteri macam mana? Tapi itu pun akan menyebabkan si isteri merasa dirinya terhina sebenarnya, dan motif di sebalik tindakan itu dilakukan adalah untuk mengajarnya. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita, sebaik-baik kamu tidak akan pukul isteri. Lalu Sayyidina Umar telah buat rumusan. Sayyidina Umar yang sangat tegas dan sangat bengis, sangat ditakuti. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Sayyidina Umar ni kalau bercakap kuat suaranya. Iza takallama asma' wa idza daraba uja' wa idza masya asra'. Kalau dia berjalan, laju jalannya. Kalau dia bersuara, kuat suaranya. Kalau dia pukul, naaslah kamu. Sayyidina Umar yang begitu tegas dan bengis ini pun tidak pukul isterinya, tuan-tuan. Cerita tentang Sayyidina Umar pukul isterinya itu tidak betul, tuan-tuan. Dikatakan oleh para ulama hadis itu sangat mungkar, sangat lemah, daif. Ada dalam Al-Bazzar, tapi hadis itu ditolak oleh para ulama muhaddisin, muhaqqiqin, mengatakan itu mustahil dilakukan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hadis itu tidak kuat langsung. Jadi hadis asar yang banyak menunjukkan bahawa yang lebih baik adalah tidak pukul isteri. Sebab itu dalam peruntukan undang-undang, kata Syekh Tahir Ibn Ashur, berkata bahawa sebenarnya bila kita kaji ayat ini, kita akan lihat memang agaknya untuk masa kini dan di kalangan orang yang berpendidikan, pukul bukan cara yang tepat. Pemerintah jika tahu bahawa suami tidak dapat menempatkan hukum-hukum agama ini di tempat yang betul dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, cara pukul dan sebagainya itu pukul ikut suka hati, maka pemerintah mempunyai hak untuk menahan perbuatan ini dilakukan, iaitulah memukul seorang suami akan isinya, kerana ia memberi impak yang sangat buruk kepada Islam. Seperti yang pernah dirujuk dalam kes berlaku di Britain, di UK, seorang Arab dibawa ke mahkamah kerana pukul isterinya warga tempatan, dikahwini, dipukul isterinya. Bila dibawa ke mahkamah, dikata undang-undang kami supersede, maknanya mengatasi undang-undang UK, kerana dalam kitab suci kami mengatakan boleh pukul isteri. Dipukul isterinya sampai berdarah-darah, tuan-tuan ni boleh kalau sekian. Padahal dalam Islam yang dianjurkan perkara ini, seperti kata Dr. Latif Nabulisi, pukul ini adalah seumpama kita melihat seorang budak yatim, anak yatim yang mencuri di kedai kita. Contohnya, kita berniaga, budak yatim ni, anak yatim datang ke kedai kita curi, kita boleh pukul dia dan bawa dia kepada polis, habis masa depan dia. Yang sepatutnya kita didik dia, bimbing dia. Anak yatim mungkin dia susah, dia perlukan bimbingan, kita didik dia, beri kepada dia barang itu, ambil je dia nak angkat, dibesarkan dia sehinggalah dia berjaya dalam hidupnya. Tentulah dia akan menang jasa kita. Maka tuan-tuan, rotan ini ada caranya, bukan sewenang-wenangnya, ada panduannya. Sangat luas Islam ni, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Seperti yang ditekan oleh Imam Ghazali, seorang suami ataupun seorang
guru yang memukul anak muridnya berlebihan sampai berdarah, maka dia boleh dipertanggungjawabkan di atas kesilapan yang berlaku itu dan boleh dikenakan hukuman mengikut apa ketetapan yang ada dalam sesuatu negara di bawah peruntukan yang kerajaan Islam tetapkan. Jadi janganlah sampai kita memahami ayat ini, kelonggaran diberikan itu sebagai satu sebab untuk naik tangan, pantas tangan, pukul orang sewenang-wenangnya. Semua ini telah ditetapkan panduan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam bab pukul isteri ini pun atau apa saja hukuman terhadapnya, hendaklah kita ingat, kita takluk kepada hadis-hadis yang lain. Sebagai contohnya, janganlah meninggal berbicara dengannya lebih daripada 3 hari. Kalau kita tak bercakap dengan seorang lebih daripada 3 hari, hukumnya adalah haram. Dan perkataan yang digunakan oleh Allah, wahjuruhunna fil madaji, wahjuruhunna, Allah tak kata watrukuhunna. Hajara maksudnya apa tuan-tuan? Taraka maksudnya apa? Taraka tu tinggal dan tak ambil tahu. Tapi hajara itu maknanya tinggal, macam Nabi berhijrah dari satu keadaan kepada keadaan lebih baik. Jadi bila seorang suami meninggalkan isterinya untuk tidak bersama pada tempat tidur itu, ia dengan harapan dia sebaliknya dapat mengubah perangai isteri yang rosak ataupun kesilapan yang berlaku itu dengan cara yang hikmah, bagi menampakkan kepada isteri walaupun kau mempunyai tarikan yang tertentu yang seorang suami memerlukannya, perhubungan seksual itu, tapi oleh kerana kau melakukan kesilapan, aku takkan teragak-agak untuk ambil tindakan kepadamu demi membuka pada kita chapter baru yang lebih baik, lebih gemilang. Jadi itu seolah-olah yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita melakukan kesilapan seperti kisah yang saya rujuk pada para sahabat tadi. Alangkah baiknya kalau kita dapat amalkan doa ni tuan-tuan ya. Doa ni merupakan doa munajat Nabi kita SAW dalam banyak keadaan, ketika tahajud, ketika sujud, ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan ambillah doa ni, amalkan dia. Dia merupakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga imam-imam lain dengan matan yang agak ada sedikit perbezaan. Dengar baik saya baca tuan ya. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli khataayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu zalika indi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, kesilapan aku, kelemahan aku, ketelanjuran aku. Telanjurnya kat sini maknanya melampau-lampau buat satu benda tanpa disengajakan tuan-tuan ya. Bukan ketelanjuran yang dimaksudkan melakukan perkara yang haram seperti orang Melayu nyatakan, tidak. Ya Allah, ampunkan dosaku, kelemahan aku, kesilapan aku, semua yang aku tak sengaja, apa yang terdahulu aku lakukan, apa yang kemudian yang mungkin aku lakukan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku nyatakan. Engkaulah yang mendahulu, Engkaulah yang maha mengetahui segala-galanya. Jadi mudah-mudahan dengan doa ni dapat memperbaiki diri kita supaya bila marah tidaklah over sangat, bila berkata tidaklah over sangat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Doa ni saya harap saya dapat masukkan untuk tuan-tuan. Setakat ni saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana khataayana wa jahlana wa israfana fi amrina kulli. Allahumma ighfir lana dhunubana خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak perkara saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, belum dapat lagi juga nampaknya. Dengan masa yang terbatas ini, esok jangan lupa bersama-sama dalam kuliah ni saya akan huraikan lebih lanjut tentang apakah kerangka perubahan dan juga penyelesaian masalah yang berikutnya yang dikemukakan oleh Islam. Kalau semua ini masih belum berkesan, maka kita akan pergi kepada proses yang keempat, iaitu membawa datang orang tengah untuk penyelesaian. Siapakah orang tengah ini maksudkan dan bagaimana ia pernah berlaku dalam kehidupan Nabi SAW ketika Nabi mengahwinkan seorang sahabat dengan sepupunya yang sangat jelita itu, lalu tidak ada perasaan sekupu di antara mereka. Besok saya akan ceritakan. Tolong sampaikan dan share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sekian, terima kasih atas kehadiran. Doakan saya atas segala kelemahan, mudah-mudahan dapat diperbaiki.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sariwangi, Hasmira, Nur Maisara, Ida Idris, Atira Damanhuri, Fauzia Ismail, Zahari Ismail, Mawaddah Warahmah Rusdi, Ummu Aisyah, Zainul Rahman, Ya Abdullah, Belasah ya, baik, Nur Farah, baik, Raja Roslin yang mulia, Ahmad Fidaus, Umi Rabi'ah, Nuziha, Sindah Hashimi, Asnia Rashid, ya, Dira, Adira, Maisara, Arpah Kaus, Arif Saifuddin, bukan Syaifuddin ya, Saifuddin. Baik, Siti Hajar, Hartini, Cikgu Rohaya. Terima kasih Cikgu Rohaya. Jangan lupa ingatkan mana nak masuk grup Telegram. Baik, Nora Yunus, Ratna Dewi, Muhammad Fendi Arifin, Jumilah Bibi. Terima kasih semua yang hadir. Masya Allah, ramainya sahabat-sahabat yang baru. Jana Ahmad, Ustaz Syafiq Murad. Terima kasih semua. Kenang saya dan doa tuan-tuan, jangan lupa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.